Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang perkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sejak semalam heboh apabila Dr. Zamir Muhyiddin tulis di Twitter. Dia kata, sejak aku tahu doa makan tidak datang dari Nabi dan baca bismillah saja sebelum makan lebih sunnah, aku terus amalkan baca bismillah saja. Nampak kekok awalnya, lama-lama dah ada emoji. Saya tak tahu emoji tu maksud apa. Mungkin maksud tu dah biasa kot. Apabila saya baca kenyataan ini, saya tak ada masalah pun. Saya okey je. Betul dah tu. Bacaan doa makan yang selalu orang baca tu tak sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Dan memang benar, bacaan bismillah tu lebih menepati sunnah. Bila dengar isu-isu macam ni, saya tertengyang-nyang di telinga saya hadis Nabi SAW. Ya ghulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai budak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan benda yang dekat dengan kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dr. Mustafa Adib Al-Bugha ketika dia bagi ta'liq, bagi komentar ringkas terhadap hadis ini, dia sebut, dia kata qul bismillahirrahmanirrahim 'inda badil akl. Baca bismillahirrahmanirrahim waktu hendak mula makan. So tak ada masalah yang pelik dan tak ada benda yang pelik pun dekat sini. Tiba-tiba ada ustaz-ustaz kita ni buat polemik pula. Itu isu ha hu dia tak ingat. Isu Naqsyabandiyah Aliyah dia tak ingat. Tiba-tiba bab bacaan doa makan, dia nak jadi hero. Dibawalah hadis-hadis yang mengatakan bacaan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia kata ni memang disebut oleh Nabi SAW. Dibawalah kenyataan daripada kitab-kitab, antaranya kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab tu disebutkan an Nabi SAW annahu kana yaqul fi at-ta'am idza qurriba ilaihi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Daripada Nabi SAW, baginda akan membaca doa berikut apabila makan dibawakan kepadanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Apa status hadis ni? Hadis ini tak sahih. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri telah memberikan tandanya. Beliau sebutkan pada permulaan bab, katanya rawaina fi kitab Ibn Sunni. Kami menceritakan seperti yang ada dalam kitab Ibn Sunni. Lalu kita kena rujuk dalam kitab Ibn Sunni. Dalam Al-Azkar tu dia tak lengkap, dia tak cerita habis. Tapi hang nak tahu lebih, hang nak kena pergi rujuk dekat kitab Ibn Sunni. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bila kita rujuk, kita lihat apa yang Ibn Sunni sebut. Dalam riwayat berkenaan ada seorang perawi bernama Muhammad bin Abi Zu'aizirah. Para ulama hadis menolak riwayat daripada dia. Tak boleh pakai hadis dia. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Muhammad bin Abi Zu'aizirah ini munkarul hadis jiddan. Jangan menyebutkan diri dengannya. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti pula mengatakan dajjalun minad dajajilah. Salah seorang daripada banyaknya dajjal. Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Imam Al-Bukhari juga mengatakan Muhammad bin Abi Zu'aizirah adalah munkarul hadis jiddan. Munkarul hadis jiddan. Dia bukan munkarul hadis saja. Dia sebut munkarul hadis jiddan. Oleh itu hadis dia berada dalam kategori hadis dhaif berat. Jadi kesimpulannya, ia telah terbukti bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak ada satu hadis sahih pun berkaitan tentang doa makan Allahumma barik lana. Tapi bukan hang tak boleh baca doa ni. Nak baca sebelum makan, selepas makan, sila, tak ada masalah. Boleh, hang nak baca-baca. Tak ada masalah. Boleh jadi ia termasuk dalam amalan orang-orang saleh yang tidak menjanggahi agama. Ia tak bercanggah langsung. Hampir pusing belah mana pun dia tak bercanggah langsung. Kalau nak kata benda ini bid'ah daripada sudut perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, mungkin boleh jadi. Tetapi adakah dia termasuk dalam bid'ah munkarah? Bid'ah yang termasuk dalam perkara yang haram? Adakah termasuk dalam perkara yang makruh? Ia tidak termasuk dalam salah satu daripada kedua-duanya. Ia termasuk doa-doa yang baik yang boleh kita lakukan. Boleh kita buat. Kalau hang nak buat, silakan. Tak nak buat pun tak apa. Yang penting jangan hang tinggalkan bismillah tu. Jangan tinggalkan bismillah. Macam kita nak doa malam Jumaat, doa hari Sabtu, doa awal Muharram, doa sebelum nak pergi kerja, doa akhir tahun, doa sebelum nak dapat gaji. Hang nak baca-baca, tak ada masalah. Tapi jangan kata Nabi buat. Betul dah yang Dr. Zamir sebut tu. Dia kata Nabi tak buat. Atau yang lebih tepat sebenarnya, tiada bukti yang sahih Nabi buat. Cukup kita baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sudah menepati
menepati hadis baca bismillah sebelum makan. Menariknya bab doa Rabbana Atina ni, kalau sekadar hang nak pergi kutip kitab ada sebut katanya, kita boleh korek dalam kitab-kitab ulama yang banyak sebut tentang doa ni, yang menunjukkan bahawa doa ni doa umum, dia bukan doa khusus. Boleh baca bila-bila masa, tak semestinya sebelum makan. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik menyatakan bahawa Urwah, sahabat Nabi SAW, akan baca doa ni dalam banyak hal. Ketika makan, waktu minum, bahkan waktu sebelum makan ubat, minum ubat pun dia baca doa ni. Dalam kitab Musannaf Abdul Razak disebutkan Al-Hasan bin Ali menyatakan bahawa apabila seseorang mahu bersetubuh dengan isteri, dia baca doa ni. Jadi doa ni adalah doa umum, boleh baca bila-bila masa, dan ia tidak lebih baik daripada doa-doa yang telah benar-benar datang daripada Nabi Muhammad SAW. Tak boleh juga hang nak pergi sandak dekat Nabi Muhammad. Tak boleh. Tak boleh hang nak pergi kata Nabi ajar doa ini dan Nabi suruh kita baca doa ni. Daripada sudut dalil dan hujah, memang kalau habis lah. Apatah lagi memperlekehkan orang yang tak baca doa ni dan sekadar menyebutkan bismillah saja. Hampir kata dia ni macam-macam, hampir kata dia wahabi, hampir kata dia ni dah ikut ajaran sesat, hang duk pi kata dia ni telah mengurangkan amal soleh. Siapa baca dia tu lebih baik daripada orang yang tak baca? Tak benar. Saya kutip satu kenyataan daripada Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Dia sebut falhamdulillah ala akli wal syurbi ma'at tasmiyah sunnatun masnunatun at-tasmiyatu awalan walhamdulillahi akhiran. Membaca alhamdulillah ketika makan dan minum berserta dengan bismillah adalah satu perkara sunnah dengan membaca bismillah pada permulaan dan alhamdulillah pada akhir. Wa du'a'u kathirun la yakadu yuhsa wa khairuhu ma kana da'i bi niyatin wa yaqinin bil ijabah wa yakfi min dhalik qawluhu fi awwal at-ta'ami bismillahirrahmanirrahim wa fi akhirih alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang banyak tidak semestinya dikira. Yang terbaik adalah apabila seseorang dia doa dengan niat dan yakin bahawa doa dia akan diterima oleh Allah. Oleh itu cukup bagi seseorang memulakan makan dengan bismillahirrahmanirrahim dan sesudahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Anda boleh rujuk dalam buku beliau jilid yang ke-8 muka surat 387. Sahabat-sahabat, kadang-kadang lawak dengan masyarakat kita ni, dengan ustaz-ustaz kita ni. Doa yang pendek iaitu bismillah dibising-bising supaya panjang baca Allahumma barik lana. Baca tu panjang sekalipun hujah panjang tu tidak sahih. Hanya sekadar hujah umum saja dan selalu kita buat. Tapi zikir yang panjang sahih seperti la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, alhamdulillah, Allahu akbar, mahu dipendek pula kepada Sedangkan zikir yang panjang itu memang telah sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita ni nak apa? Kita nak balik kepada amalan Nabi atau sekadar nak pergi syok mempertahankan amalan peribadi? Kalau nak pergi kepada peribadi sampai kesudahlah kita tak dapat apa. Tetapi kita nak pergi merujuk kepada Nabi SAW. Ahlu sunnah yaqtaduna wala yabtadi'un. Ahlu sunnah ni kerja mereka nak ikut, bukan mereka-reka. Jadi kita nak ikut Nabi SAW. Apabila Nabi SAW makan, Nabi suruh ya gulam samillah, baca bismillah, kita baca bismillah, kita tidak menambah, kita tidak mengurang. Orang nak tambah sila, nak pergi tambah boleh, tak ada masalah. Tetapi kita berpada dengan apa yang datang daripada sunnah Nabi itu adalah lebih baik dan lebih menyenangkan hati kita. Anak saya sendiri pun baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar sebelum makan. Biar itu dia belajar dekat sekolah dan bagus, tak ada masalah. Bila dia belajar lagi, dia akan faham, meningkat ilmu satu demi satu. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, kat sini kita ada nasi daging daripada nasi daging Pongsu 1000. Dia punya maklumat saya letak kat bawah, boleh WhatsApp juga, dan ada juga dekat GrabFood. Dia ada nasi daging Ayam tadi saya dah makan. Nasi daging dia ada sup dia. Dia ada juga kotia sup dan juga bihun sup. Saya tak dapat pergi ke kedai, jadi dia hantar ke rumah saya, so saya boleh makan insya-Allah. Dan bini saya ada buat ayak nanas. Sahabat-sahabat yang nak dapatkan kolej Syihabuddin Ahmad ini, boleh juga untuk pergi ke link dekat bawah. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.